Oke, untuk video kali ini kita akan belajar dalam geografi tingkatan 3, masih lagi dalam bab 7. Oke, tetapi kali ini cikgu akan bincangkan pasal subtopik 7.3, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, video-video sebelum ini kita sudah belajar tentang jenis sektor ekonomi di Malaysia, ada ekonomi primer, sekunder, tertier, dan kita sudah belajar tentang taburan lokasi kegiatan ekonomi tersebut. Oke, video kali ini kita akan belajar pula tentang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, jadi selepas menonton video ini, pastikan murid-murid dapat 2 input yang penting. Yang pertama, dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 faktor fisikal dan 5 faktor manusia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang kedua, dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, seperti biasa selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang cikgu sudah sediakan di akhir video nanti. Oke, pastikan semasa menonton video ini murid-murid membawa buku nota masing-masing dan membuat nota ringkas berdasarkan penerangan dalam video ini. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 7.3, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia, yaitu yang pertama ialah faktor fisikal. Oke, dan yang kedua ialah faktor manusia. Oke, ini adalah 2 faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, faktor fisikal kita dapat lihat ada banyak, termasuklah bentuk muka bumi, iklim, tanah, saliran, dan bahan mentah. Oke, ada 5 faktor fisikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, manakala faktor manusia pula, dia ada dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal, pasaran, dan buruh. Oke, kalau faktor manusia kita ada 6 faktor. Kalau faktor fisikal ada 5 faktor. Jadi mari kita terus bincang ataupun cikgu akan terangkan satu persatu faktor fisikal dahulu. Oke, faktor fisikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Oke, cikgu akan highlightkan isi penting di sini, pelajar perlu salin dalam buku nota masing-masing. Oke, bentuk muka bumi kita ada tanah tinggi, tanah pamak, tanah beralun, dan pinggir laut. Yang terdapat di Malaysia, dia mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. Maksud dia di sini setiap bentuk muka bumi ini, contohnya tanah tinggi, dia ada jenis kegiatan ekonomi sendiri. Tanah beralun mempunyai kegiatan jenis ekonomi sendiri. Oke, kita lihat dalam jadwal 7.1, jenis bentuk muka bumi dan kegiatan ekonomi. Oke, first ialah tanah pamah. Oke, apa kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan di tanah pamah? Oke, satu ialah pertanian. Pertanian ini ialah ekonomi primer. Contohnya penanaman padi, getah, dan juga kelapa sawit. Lepas tu kita boleh buat pengangkutan. Pengangkutan contohnya jalan raya, pembinaan jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan terbang. Pengangkutan ini ialah sektor ekonomi sekunder. Manakala seterusnya boleh pembinaan kilang. Okey, pembinaan juga tergolong dalam ekonomi sekunder. Okey, bentuk muka bumi yang kedua ialah tanah tinggi. Apa pula kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan di kawasan tanah tinggi? Okey, kita ada pertanian. Pertanian ekonomi primer. Contohnya tanaman teh, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan. Okey, mana contoh tanah tinggi di Malaysia yang paling terkenal ya? Penanaman teh, penanaman sayur-sayuran, bunga-bungaan. Okey, kita ada di Kundasang Sabah dan juga Cameron Highland
di Pahang. Oke, seterusnya bentuk muka bumi pinggir laut. Oke, kalau pinggir laut kita boleh menjalankan kegiatan perikanan, pelancongan, dan juga pelabuhan. Oke, ini semua perikanan ialah sektor ekonomi primer. Pelancongan ialah sektor ekonomi tertier. Begitu juga di tanah tinggi, cikgu lupa mention tadi. Dan pinggir laut, pelabuhan juga salah satu sektor ekonomi tertier. Oke, seterusnya kita lihat faktor fisikal yang kedua, yaitu tani. Tani juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dijalankan di Malaysia. Oke, di Malaysia ada pelbagai jenis tani. Ada tani aluvium, laterit, gambut, pasir, dan beris. Oke, setiap tani ini dia mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeza. Pelajar perlu ingat, kalau tani aluvium, jenis kegiatan ekonomi yang sesuai ialah padi ataupun padi sawah, penanaman padi. Contoh kawasan penanaman padi utama di Malaysia terdapat di dataran Kedah dan juga Tanjung Karang di Selangor. Ini pelajar perlu ingat. Contoh-contoh bagi setiap kegiatan ekonomi, pelajar perlu ingat. Oke, yang kedua ialah jenis laterit. Tani jenis laterit sesuai untuk penanaman getah dan juga kelapa sawit. Contoh kawasan penanaman getah di Malaysia terdapat di Segitiga Jengka di Pahang dan juga Labis di Johor. Manakala kelapa sawit terdapat di Seri Aman, Sarawak dan juga di Tawau, Sabah. Sebenarnya ada banyak tempat, Sandakan, Lahadatu, itu semua ialah kawasan utama penanaman sawit di Malaysia. Oke, seterusnya kita lihat jenis tani yang ketiga, yaitu tani gambut. Tani gambut, kegiatan ekonomi yang dijalankan ialah penanaman nanas. Jadi di mana penanaman nanas ini ada 3 tempat sahaja di Malaysia. Oke, penanaman utama lah. Kalau penanaman kecil-kecilan ada banyak tempat. Tapi penanaman utama ada 3 tempat, yaitu di Rengit, Johor, Pontian, Johor, dan juga Labis, Johor. Jadi semua penanaman utama nanas terdapat di negeri Johor. Oke, jenis tani berpasir. Oke, sesuai untuk penanaman gajus dan kelapa. Oke, contoh tempat kalau gajus di Pantai Kelantan dan Terengganu, manakala kelapa di Bagandato di Perak. Oke, jenis tani yang seterusnya, yang terakhir ialah beris. Oke, beris kegiatan ekonomi yang dijalankan ialah kenaf. Mana kenaf ini dijalankan di Pasir Putih Kelantan, Setiu, Marang, dan Besut di Terengganu. Oke, itu juga tani juga mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, seterusnya kita ada iklim. Oke, kita tahu bahwa Malaysia mengalami iklim khatulistiwa, di mana purata suhu iklim khatulistiwa ialah 27 darjah Celcius dan jumlah hujan tahunan melebihi 2.600 mm. Banyak. Iklim yang panas dan lembab. Oke, ini pelajar perlu tahu iklim khatulistiwa ialah panas dan lembab sepanjang tahun. Mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelancongan, perikanan, dan pembalakan. Berbagai jenis tanaman seperti padi, getah, dan kelapa sawit, koko, nanas, kopi, dan lada hitam dapat hidup dengan subur. Cuaca yang sejuk dengan suhu yang sederhana yaitu kira-kira 18 Celcius di kawasan tanah tinggi seperti Kundasang, Sabah, dan Cameron Highland di Pahang amat sesuai bagi penanaman teh, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan. Oke, ini adalah faktor fisikal yang ketiga. Oke, seterusnya kita ada saliran. Nah, macam mana pula saliran mempengaruhi kegiatan ekonomi?
Oke, Malaysia memiliki saliran yang baik. Apa maksud saliran baik? Air yang sentiasa mengalir. Maksudnya di sini sungai. Malaysia mempunyai banyak sungai. Nah, dengan adanya pengairan baik, maka kegiatan pertanian dapat dijalankan dengan baik. Contohnya, penanaman padi memerlukan pengairan baik untuk proses penanaman seperti penanaman padi di dataran Kedah, Perlis. Selain itu juga, kegiatan pelancongan yaitu seperti Melaka River Cruise dapat dijalankan apabila adanya sistem saliran yang baik. Seterusnya kita ada bahan mentah. Oke, bahan mentah di Malaysia juga kaya dengan bahan mentah. Malaysia mempunyai pelbagai jenis bahan mentah yang diperoleh daripada sumber mineral, hutan dan pertanian. Bahan mentah prima boleh diproses untuk menghasilkan barangan sekunder. Mari kita lihat contoh 7.3. Oke, bahan mentah yang digunakan dalam sektor perindustrian. Contohnya, kayu balak digunakan dalam industri perabot, papan, dan kayu gergaji. Oke, kalau bahan mentah kelapa sawit, oke, dia digunakan untuk minyak masak dan sabun dan juga lilin. Kalau getah, dia dibuat sarung tangan dan tayar. Oke, untuk sumber mineral, petroleum dan gas asli, dia digunakan sebagai minyak pelincir, plastik, dan juga cat. Kalau kaolin, dia digunakan untuk dijadikan tembikar dan juga jubin. Jubin ataupun mozaik lantai. Dan yang terakhir ialah batu kapur. Batu kapur ini digunakan dalam membuat simen. Oke, itu sahaja untuk faktor fisikal. Sekarang kita beralih pula kepada faktor kedua, yaitu faktor manusia. Oke, bagaimana pula faktor manusia ini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Oke, faktor manusia yang pertama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia ialah dasar kerajaan. Oke, cikgu akan highlightkan isi penting dan pelajar perlu tulis dalam buku nota masing-masing. Oke, kerajaan Malaysia telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara. Oke, kita ada beberapa dasar. Satu, dasar pertanian negara. Oke, apa tujuan dasar pertanian negara? Untuk memaksimumkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Jadi dasar pertama yang diperkenalkan ialah dasar pertanian negara. Yang kedua ialah pelan induk perindustrian. Oke, ini ialah dasar yang kedua yang diperkenalkan oleh kerajaan. Tujuan pelan induk perindustrian ini ialah untuk merangka secara terperinci kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum. Oke, dasar yang ketiga yang diperkenalkan ialah dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan juga mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, peranan dasar pendidikan kebangsaan ialah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Oke, jadi dasar diperkenalkan oleh kerajaan inilah. Selain itu, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah ataupun RISDA juga diwujudkan. Oke, tujuan RISDA ini untuk menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil. Manakala Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan
ataupun Felkra dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Oke, peranan dia untuk membuka kawasan pertanian yang baru. Nah, ingat pelajar-pelajar, Risda untuk penanaman semula getah bagi pekebun kecil. Kalau Felkra dan Felda untuk membuka kawasan penanaman pertanian, untuk membuka kawasan baru untuk penanaman untuk pertanian. Jadi itu pelajar perlu ingat. Yang kedua, oke, ini ialah simbol bagi Felda, Risda, dan Felkra. Kalau pelajar-pelajar pernah nampak simbol ini adalah dasar yang telah ini adalah agensi yang dibuat oleh kerajaan untuk menguruskan sektor ekonomi, untuk yang melibatkan sektor pertanian. Oke, seterusnya kita ada infrastruktur. Bagaimana pula infrastruktur ini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Oke, kewujudan jaringan pengangkutan yang baik. Oke, contohnya kita ada apa? Kita ada jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan udara. Oke, jaringan pengangkutan yang baik ini dia memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dari sumber ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Jadi maksud dari sini sekiranya kewujudan jaringan pengangkutan yang baik, dia akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, dia akan memajukan lagi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, kedua, pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian amat perlu. Oke, bagi mengangkut barangan pertanian yang cepat rosak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke. Seterusnya, sistem pengangkutan dalam negara yang efisien. Oke, efisien ini maksud dia ialah pantas. Diperlukan dalam sektor pelancongan, terutamanya untuk keselesaan pelancong luar negara datang melancong ke Malaysia. Oke. Oke, seterusnya kemajuan telekomunikasi juga membantu kepesatan pembangunan ekonomi melalui penggunaan internet, teleconference dan kemajuan ICT yang dapat mempercepatkan perhubungan antara bangsa. Jadi ini ialah bagaimana infrastruktur dia mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, seterusnya kita ada teknologi. Teknologi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia. Oke, kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju. Oke, dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Penggunaan teknologi yang canggih dan moden ini dia dapat satu mempercepatkan kerja, lepas tu meningkatkan kualiti produk, lepas tu mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan juga meningkatkan keselamatan. Jadi ini pelajar-pelajar perlu tahu. Oke, bagaimana teknologi mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Kalau teknologi maju, maka pertanian pun, kegiatan ekonomi pun maju. Oke, mari kita lihat contoh-contoh pengaruh teknologi terhadap kegiatan ekonomi. Oke, first kita ada teknologi jentera ataupun mechanical. Oke, jentera ini digunakan dalam aktiviti pertanian. Contohnya membajak dan menuai padi. Dalam industri perindustrian, pelbagai mesin di kilang membuat pakaian, makanan, dan perabot.
Seterusnya dari segi pelombongan, jentera penggerudian petroleum, dan pembalakan, kren, dan jentolak. Oke, kalau teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT, oke, dia punya kegiatan ekonomi yang dijalankan menggunakan teknologi ICT. Yang pertama ialah keuangan, yaitu kita ada mesin ATM. Yang kedua ada pendidikan, yaitu kita menggunakan komputer dan internet. Oke, teknologi seterusnya pembiakan baka. Oke, pembiakan baka aktiviti ekonomi ataupun kegiatan ekonomi yang dijalankan menggunakan teknologi ini, yang pertama pertanian, perhutanan. Contohnya, pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui tisu, teknologi in vitro, serta rawatan silvikultur. Oke, sebelum ini kalau tiadanya teknologi ini, mungkin petani-petani masih lagi menggunakan kaidah tradisional untuk dalam bidang pertanian, tetapi disebabkan kemajuan pembiakan baka lebih mudah untuk mendapatkan baka yang lebih berkualiti. Oke, dalam bidang peternakan dan perikanan yaitu permanian beradas dan suntikan hormon kepada ternakan-ternakan, semua ternakan lah. Oke, teknologi polimer. Oke, teknologi polimer, kegiatan ekonomi polimer ialah perindustrian, yaitu industri berasaskan plastik dan getah. Nah, seterusnya kita lihat teknologi penapaian. Teknologi penapaian digunakan dalam kegiatan ekonomi perindustrian, yaitu contohnya industri farmaseutical dan makanan. Nah, kita ada teknologi seramik dalam bidang perindustrian, yaitu bahan binaan, alatan tandas, dan juga kraft tangan. Lepas itu kita ada teknologi robotik. Teknologi robotik ini digunakan dalam perindustrian, yaitu pemasangan kereta. Jadi semua kereta-kereta yang ada di Malaysia dipasang menggunakan teknologi robotik. Jadi ini hal ini dia dapat mengurangkan risiko pekerja, oke, dan juga mengurangkan jumlah pekerja dalam bidang otomotif lah. Oke, seterusnya kita ada gema bunyi, yaitu gema bunyi ini digunakan dalam kegiatan ekonomi perikanan. Oke, yaitu pengesanan ikan dalam laut. Nah, ini selalunya digunakan oleh aktiviti penangkapan ikan laut dalam. Lepas itu kita ada sistem kedudukan sejagat ataupun Global Positioning System, GPS. Oke, apa tujuan GPS ini dalam bidang pengangkutan? Oke, sistem pengangkutan pintar. Jadi maksud dia di sini kita tidak akan sesat untuk ke mana-mana tempat sekiranya kita menggunakan GPS. Oke, teknologi seismik. Oke, teknologi seismik ini digunakan dalam perlombongan. Oke, tugas dia ataupun peranan teknologi ini ialah untuk mengesan kawasan yang mempunyai sumber mineral seperti petroleum. Nah, seterusnya kita ada nanoteknologi dalam bidang perindustrian, oke, yaitu penghasilan ataupun pengeluaran liter elektronik. Dan yang seterusnya teknologi kimia. Oke, teknologi kimia ini digunakan dalam kegiatan ekonomi perindustrian, yaitu pembuatan cat dan baja. Jadi ini ialah contoh-contoh teknologi dan kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi, dan juga contoh aktiviti ekonomi yang dijalankan menggunakan teknologi yang maju. Ini pelajar perlu ingat, ini sangat penting. Ini selalu keluar dalam soalan exam. Oke, seterusnya kita lihat faktor yang seterusnya yaitu modal. Oke, kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada jumlah modal yang sedia ada. Oke, kalau di Malaysia kita perlu ingat
terdapat dua jenis modal di Malaysia, yaitu modal domestik dan juga pelaburan langsung asing. Bagi menggerakkan kegiatan ekonomi negara, agensi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan modal domestik ialah Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Oke, ini salah satu contoh dia lah. Ada banyak contoh lain lagi. Oke, pelaburan langsung asing pula diperoleh melalui kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal untuk membuat kilang dan juga perniagaan dan ladang. Ini ialah tujuan pelabur-pelabur dari luar negara datang ke Malaysia untuk melabur. Oke, jadi semakin banyak pelabur datang, maksudnya semakin majulah ekonomi sesebuah negara tersebut. Oke, seterusnya kita ada pasaran. Pasaran juga dapat dibahagikan kepada dua jenis, yaitu pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak. Lokasi pasaran tempatan meliputi kompleks beli belah, pasar borong, dan juga kedai runcit serta gerai-gerai. Oke, faktor seterusnya buruh. Oke, macam mana pula buruh ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Oke, tenaga buruh kita mesti tahu, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2017, tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada bekerja ataupun menganggur. Sehingga Mei tahun 2017 terdapat kira-kira 14,9 juta guna tenaga buruh tempatan di Malaysia. Malaysia juga menerima tenaga buruh asing. Contohnya dari Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan China. Tujuan dia ialah untuk menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor. Jadi itu sahaja untuk penerangan video kali ini. Cikgu cuma terangkan tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Pelajar perlu ingat ada dua faktor saja. Ada dua jenis faktor. Faktor fizikal, faktor manusia. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, ada soalan pengukuhan yang perlu murid-murid jawab di akhir video, yaitu ini. Pastikan soalan dan jawapan ditulis dalam buku latihan masing-masing dan hantar dengan cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Jadi sekiranya ada persoalan yang tidak faham, bolehlah tinggalkan komen di ruangan komen dan cikgu akan jawab soalan tersebut ataupun boleh berhubung terus dengan cikgu. Jadi itu saja untuk video kali ini. Minggu depan kita akan sambung lagi dalam dua subtopik terakhir dalam bab 7 sebelum masuk dalam bab yang baru. Itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.